Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, dalam video kali ni saya nak tunjukkan macam mana cara kita menggunakan Facebook Ads untuk mendapatkan leads. Okay, jadi presentation ni adalah teknik Facebook Ads. Baik, untuk menggunakan Facebook Ads ni ada 4 langkah lah yang kita kena buat. Langkah yang pertama adalah kena bina page dahulu. Langkah yang kedua, kita buat copywriting. Langkah yang ketiga, kita buat kreatif. Dan langkah yang keempat, barulah kita set iklan. Okey, yang pertama adalah bina page. Untuk bina page ni, anda tonton video ini. Baik, sekarang anda sudah ada page. Langkah yang kedua yang anda kena buat adalah menghasilkan copywriting. Jadi, macam mana cara nak menghasilkan copywriting? Okey. Ini adalah struktur copywriting yang memang dah proven lah. Memang dah proven boleh mendapatkan leads. Saya sendiri pun dah pakai. Tapi untuk pengetahuan, struktur copywriting ni memang banyak. Tapi yang saya tunjukkan ni adalah struktur copywriting yang memang dah proven, yang kita boleh guna dan juga senang untuk kita buat. Okey, apakah struktur dia? Dia ada 5 elemen ni, iaitu yang pertama sekali adalah headline. Yang kedua tu adalah pain point. Maksudnya kita pain point ni maksudnya kita tekankan dia punya sakit dia tu, supaya dia boleh rasa lah. Maksudnya sakit ni bukan kita reka-reka. Masalah dia, sakit tu memang sakit yang dia hadapi sendiri. Kemudian kita ceritakan pasal kelebihan produk kita, perkenalkan produk kita sebagai solution. Lepas tu kita berikan offer sebagai orang kata daya tarikan, dan kemudian CTA tu adalah arahan untuk apa yang dia kena buat kalau dia berminat dengan apa yang kita offer. Baik, ini adalah contoh copywriting yang dihasilkan menggunakan struktur tersebut. Okey, contoh di sini headline dia adalah internet anda slow. Maksudnya headline dekat sini kita fokus kepada apa masalah dia, iaitu internet anda slow. Kemudian dia punya intro dia, nak buat kerja pun susah, asyik loading sahaja. Ini adalah dia punya pain point dia. Kalau kita boleh nak panjangkan pun boleh, nak pendek macam ni pun boleh, tak ada masalah. Yang penting adalah pain point yang kita tunjukkan tu adalah pain point yang betul. Lepas tu kita bagikan solution dia, dapatkan SIM card Tone Wow. So kita cerita apa kelebihan SIM card Tone Wow yang related dengan yang ni. Okey, yang related dia, kelebihan SIM card Tone Wow adalah internet pantas tanpa speed cap sampai boleh cecah 300 Mbps. Maksudnya dia punya kelebihan ni yang related dengan masalah tersebut. Okey. Kemudian ini adalah offer percuma 48GB kalau anda beli sekarang. Kemudian kita punya CTA dapatkan di sini, link sama ada masuk dekat website kita ke, masuk dekat WhatsApp kita ke dan sebagainya. Okey. So sediakan. Lepas kita sediakan copywriting ni, kita sediakan juga orang kata kreatif. Kreatif ni sama ada kita nak guna gambar ataupun video yang related dengan copywriting ni. Contohnya kalau kita guna video lah, misal kata kalau kita guna video, dalam video tu kita satu boleh je buat video tunjukkan terus apa nama ni, kelajuan SIM card ni yang kita test speed tu, itu satu kita boleh. Ataupun dalam video tu kita ikut flow copywriting ni. Maksudnya dalam video tu kita pun cerita anda ada masalah internet slow, kita tunjukkan dalam video tu orang susah nak loading dan sebagainya. Lepas tu kita kenalkan SIM card Tone Wow dalam video tu. Maksudnya video tu ikut skrip ni. Itu adalah gambar ataupun video lah. Jadi dengan cara tu kita punya kreatif dan juga copywriting tu dia seiringan. Jadi itu yang akan membantu kita, iklan kita akan jadi lebih berkesan. Okey. So, lepas kita siap kita punya copywriting, lepas kita siapkan kita punya kreatif, langkah seterusnya adalah setting Facebook Ads. Okey, untuk setting Facebook Ads ni anda boleh lihat video yang ini. Dari segi umur, gender dan sebagainya, dia sebenarnya depends kepada kita nak target siapa. Macam contoh, kalau kita target orang yang nak guna SIM card ni untuk modem misal kata, kan, untuk modem, biasanya orang yang gunakan SIM card untuk modem ni umur dia berapa?
Contohnya dalam umur 30-an, 40-an, sebab dia nak, mungkin rumah dia tu dia nak pakai apa nama ni, Unifi tapi tak ada port. Jadi dia tak ada port, dia apa nama ni, kita boleh bagi dia solution, gunakan SIM card ni untuk modem. So orang macam ni selalunya dia dah ada family apa semua. Kita nak target iklan ni kepada siapa? Okey, lokasi apa semua main peranan tak? Lokasi main peranan. Okey, contohnya kalau macam kita memang tawarkan COD misal kata, boleh COD kan. So dekat location tu kita letak location tempat kita tinggal, and then letak radius berapa, 15 km ke 20 km. So maksudnya kita membolehkan kita buat COD lah kalau kita nak buat COD, kalau kita nak target COD. Tapi sebenarnya tak kisah kita nak target siapa. Contohnya kalau kita memang nak jual kepada orang Selangor, contoh kalau kita nak jual kepada orang Selangor, so lokasi tu letak Selangor. Jadi apa nama ni, dalam iklan kita mungkin kita tulis khas untuk warga Selangor yang nak pakai internet tapi tak ada port Unifi dekat rumah. Contoh. Maksudnya dia target kita tu related dengan apa kita punya copywriting. Sebab tu nak buat copywriting tu, first kali yang kita kena target adalah kita nak tembak iklan tu kepada siapa. So dari situlah kita boleh tentukan gendernya apa, umurnya berapa, lokasinya apa. Macam tu. Okay, cikgu boleh bagi tips apa contoh-contoh masalah-masalah macam cikgu bagi tadi adalah contoh tips masalah untuk target orang internet laju kan. Yang kedua cikgu cakap contoh macam modem kan. Apa lagi tips ni? 5 contoh. Okey, berdasarkan pengalaman antara masalah pelanggan yang kita boleh selesaikan dengan SIM card Tone Wow ni adalah, yang pertama, orang yang menghadapi masalah internet slow. Yang kedua adalah orang yang pakai unlimited tapi tengah bulan dah slow. Yang ketiga adalah orang yang memang nak pakai Unifi kat rumah tapi tak ada port, tapi dia orang memang perlukan juga internet. Itu kita boleh tolong juga. Yang keempat adalah orang yang dia nampak dia punya package dia kan, baki data tu sentiasa burn, setiap bulan burn je dia punya baki data. So orang ni pun sesuai agak. Sebab apa? Sebab Tone Wow ni kita punya data yang tak habis tu boleh carry forward. So dan satu lagi adalah orang yang selalu buat kerja travelling, kira secara nomad lah, dia travelling ke mana-mana. Sebab apa? Sebab Tone Wow ni kita punya coverage tu luas. Itu dia punya ni lah. Dan satu lagi adalah orang yang nakkan handphone untuk nombor telefon untuk anak-anak dia orang. Sebab apa kita bagi pilih nombor tu? Untuk anak-anak dia orang. Sebab apa kita boleh pilih, ada macam-macam keistimewaan lah. Satunya boleh pilih nombor yang sama untuk satu keluarga, kalau kita nak buat angle tu lah. Ataupun kalau kita nak buat angle juga, macam contoh kalau selama ni family anda top up hanya dapat internet dan juga line apa semua lah, tapi sekarang ni anda boleh berjimat sebab setiap kali family anda top up akan dapat balik commission ataupun kita kata cashback lah daripada top up tu. Itu angle dia lah. Kalau angle insurans boleh tak? Nak target angle insurans dekat sesuai tak? Angle insurans nak tahu sesuai tak sesuai memang kita kena test. Sebenarnya saya dah test. Memang ada feedback tapi tak, dia kurang lah berbanding dengan kalau kita gunakan macam kelajuan dan sebagainya. Maknanya based on cikgu experience, angle paling banyak feedback speed lah. Paling banyak ada dua je, speed dengan unlimited. Dua ni paling banyak. Dan satu lagi nak gunakan untuk modem. Tiga ni. Okey, contoh kalau kita kata unlimited, orang kita 55 kan. Bila kita cakap 55, dia akan banyak feedback yang negatif tak? Ke cikgu nampak still ada je market dia? Sebelum kita offer kepada dia, ini sebenarnya bukan dekat iklan ni, ini dah bahagian closing. Oh, maksudnya masa iklan kita memang tak ada letak harga tak, apa semua? Tak. Okey. Yang tu masa kita closing lah. Maksudnya waktu kita nak close, kita kena orang kata buat fact finding dulu. Okey. Maksudnya macam contoh kita, sebab dia minat dengan unlimited, so kita boleh tanya dia, sekarang tuan guna package apa? Contohnya dia kata unlimited juga, contohlah dia pun pakai unlimited. Boleh tak saya tahu apa masalah yang tuan hadapi dengan yang dari iklan tu kita fokus kepada siapa yang nak data unlimited lah? Ya, maksudnya iklan kita memang spesifik untuk orang tertentu sahaja. Soalan lagi,
boleh tak kalau kita buat satu Facebook Ads punya copywriting kan macam cikgu cakap, betul kita upkan pain point dia unlimited, tapi kita boleh tak kita buat 2-3 pain point dia, contoh nak unlimited pada masa sama nak insurance macam tu, cikgu rasa sesuai tak? Dia hanya sesuai yang related sahaja, tapi insurans tu kita boleh letak sebagai offer. Sebagai offer. Bukan maksudnya dalam CPA bawah. Ya, bawah. Macam 48 gig tu. Ya. Kalau dari segi audien tu, masalah tu memang spesifik satu je. Sebab dia macam ni lah. Dalam marketing ni, kita ada satu mantra dia. Mantra dia adalah, kalau awak nak cuba jual kepada semua orang, awak memang tak akan dapat jual dengan seorang pun. Jadi maknanya kita kena fokus seolah-olah macam kita tulis iklan tu ataupun kempen tu untuk satu orang. Tapi of course jenis satu orang. Ya. Nanti ada orang lain pun ada juga menghadapi masalah sama. So kita target market tu lah. Maksudnya dalam copywriting kita jangan campur. Fokus kepada satu. Kita limited saja. Boleh tak copywriting tu kita ubah kepada copywriting fokus pain point pada pencarian dealer? Apa pendapat cikgu? Boleh, tak ada masalah. Contoh kita nak tarik dealer yang macam mana, sebab dia ada macam-macam avatar dia. Contohnya satu orang yang dah ada bisnes, tapi bisnes dia sekarang ni slow, sales dia slow. So dia nak cari solution satu bisnes yang boleh untuk dia survive. Ni satu avatar. Untuk avatar bisnes tu saja dia ada macam-macam. Ya. Yang kedua adalah orang yang bekerja dan dia perlukan side income. Ini avatar yang lain pula, iklan lain. Ya. Satu lagi adalah orang yang baru kena buang kerja, nak cari income, pun ada satu avatar yang lain. Ataupun orang yang memang dah ada dah ada bisnes, dah ada kerja sekarang, tapi dia nakkan ada something untuk backup, sebab takut apa-apa berlaku ada backup. Itu avatar yang lain. Okay. Daripada segi pengalaman cikgu, untuk kos kita buat Facebook Ads tu, berapa target dia yang normal, untuk dia tahu bila dia buat ni, dia spend ni, dia dapat banyak ni adalah normal, untuk dia punya rujukan lah. Okey, nak bagi tahu berapa nilai yang normal ni, memang orang kata sebenarnya dia tak ada satu yang fix lah, tapi saya letakkan paras untuk diri saya sendirilah. Kalau untuk user, kalau untuk user bagi saya, kalau untuk user saya dapatkan satu leads tu kena bawah RM3. Kalau atas RM3 bagi saya tu dah agak mahal lah. So kita kena buat copywriting lain lah. Maksudnya kalau cost dia lebih daripada RM3 tu, maksudnya copywriting kita tak cukup bagus lagi. Kita kena adjust copywriting dan juga kreatif dia sekali. Apa? Kreatif dia. Kreatif ni video ataupun gambar yang kita pakai lah. Bukan setting setting tu sebenarnya sama je lah. Setting dia tak memainkan peran ada lah, tapi terlalu sikit lah. Yang paling penting copywriting dan tu, dan gambar video tu lah. Ya. Okay, kalau untuk dealer pula, jujur saya cakap lah, untuk dealer ni saya belum pernah buat Facebook ad untuk tarik dealer. Tapi kalau saya nak letak saya punya KPI pun untuk satu dealer ni, saya letak tinggi sikit lah, mungkin RM5 untuk satu leads. Untuk satu leads. Bukannya close Bukan. Kita semalam saya ada buat video tu kan. Macam mana mindset kita gunakan Facebook Ads ni. Mindset kita yang sebenarnya, kita kena ada mindset jangka panjang. Maksudnya kita buat Facebook Ads ni adalah untuk mendapatkan leads, dan leads ni adalah aset kita. Maksudnya leads ni mungkin kita boleh close terus waktu tu, ataupun kita cuma dapat close setelah kita follow up beberapa kali. Tapi maksudnya dengan adanya leads ni, kita dah tapis dah, inilah orang yang orang kata berminat dengan apa yang kita tawarkan. Kalau kita tak ada leads, kita main rambang je, lagi susah. Maksudnya leads ni dah macam dah ditapis lah. Maksudnya orang yang berminat dengan apa yang kita offer. So itu saja setakat ni. Ya.